Didik TV KPM. Okey, untuk topik yang seterusnya adalah 7.2 iaitu insiden jatuh. Okey, insiden jatuh berkait rapat dengan ketidakstabilan gaya jalan. Okey, apa maksud ketidakstabilan gaya jalan? Okey, gaya jalan yang berbeza daripada gaya jalan normal. Okey, itu adalah ketidakstabilan gaya jalan. Okey, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan gaya jalan ini. Okey, yang pertama disebabkan warga emas mengalami penyakit saraf dan otak seperti angin amar dan kebas kaki. Okey, seterusnya warga emas tu mempunyai sakit sendi dan otot. Okey, itu juga mempengaruhi gaya jalan dia. Dia dah tak dapat berjalan dengan betul, dengan normal. Okey, seterusnya pengambilan ubat-ubatan atau bahan tertentu. Okey, seperti ubat tidur, alkohol dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir sekali adalah pemakaian kasut yang tidak sesuai seperti kasut tumit tinggi. Okey, kalau kita pakai kasut tumit tinggi kan, okay, kita bayangkan macam mana kita nak jalan. Okay, mungkin terhuyung-hayang kan. Okay, sama juga dengan warga emas. Okay, so sekarang ni faktor yang menyebabkan insiden jatuh. So kita kena tahu apa maksud jatuh dulu. Okay, jatuh bermaksud keadaan yang menyebabkan seseorang secara tiba-tiba berada di lantai tanah atau tempat yang lebih rendah. Okay, itu dipanggil jatuh. So jatuh ni sebenarnya ada dua faktor yang menyebabkan seseorang itu jatuh. Okey, daripada dalaman iaitu individu itu sendiri, kalau daripada luaran adalah daripada segi persekitaran. Okey, kalau faktor individu, faktor dalaman adalah disebabkan penyakit otak dan saraf. Kemudian pandangan mata dah kurang jelas. Okey, menyebabkan warga emas tu jatuh. Kemudian dia berasa kebas pada kaki, sakit sendi dan otot, dan kemudian adalah polifarmasi. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya, apa itu polifarmasi? Ya, cikgu. Ya, polifarmasi ni adalah istilah yang digunakan untuk warga emas yang mengambil lebih daripada 5 ubat-ubatan pada satu masa. Okey, kita ingat semakin banyak ubat yang kita ambil, okey, semakin banyak kesan sampingan yang perlu kita titik beratkan. Okey. So daripada segi luaran pula, okey, persekitaran, apa yang menyebabkan warga emas jatuh? Okey, pencahayaan yang malap. Yang menyebabkan warga emas tak nampak, tak dapat melihat dengan jelas. So dia dah terjatuh. Kemudian alat mobiliti yang tidak sesuai. Okay, contohnya warga emas dah perlu kerusi roda tapi dia tak ada kerusi roda, hanya ada tongkat. So menyebabkan warga emas itu terjatuh. Okay, seterusnya lantai berselerak pun menyebabkan warga emas itu jatuh. Kemudian lantai licin dan seterusnya kasut yang tidak sesuai. Okey, seterusnya kesan jatuh kepada warga emas. Apa yang berlaku kepada warga emas? Okay, ada 3 aspek daripada segi fizikal, psikologi dan juga sosial. Okay, dari segi fizikal macam biasalah, kalau jatuh apa yang terjadi? Kita akan dapat patah tulang. Dan yang lebih membimbangkan, berlaku pendarahan di kepala. Okay, itu sangat seriuslah. Okay. Kemudian kalau dari segi psikologi pula, akan menyebabkan warga emas takut dah untuk bergerak. Okay, sebab dia bimbang dia jatuh. Okay, seterusnya dia akan kurang keyakinan diri dan akan kemurungan. Okay, dan yang terakhir sekali adalah sosial. Okay, kesan jatuh kepada warga emas dari segi sosial, dia akan meningkatkan peningkatan kebergantungan dan tidak menyertai aktiviti dalam komuniti. Okay, kenapa? Sebab warga emas tu perlu tunggu orang lain untuk membawa dia ke mana-mana ataupun menghadiri kenduri. Okay, tunggu anak balik, baru warga emas tu nak bergerak. Sebabnya dia bimbang dia jatuh. Okay. Seterusnya, okay, cara mengendalikan insiden warga emas jatuh. Apa yang perlu dilakukan? Okay, yang pertama, kalau kita jumpa warga emas jatuh, kita perlu memastikan kawasan sekitar warga emas selamat. Okay, tengok dulu kawasan sekitar. Okay, jangan ada kaca ataupun bahan-bahan yang berbahayalah. Okey. Kemudian meminta bantuan dan maklumkan kepada pihak penyelia. Hubungi ambulans jika perlu. Okey, kemudian kita periksa tahap kesedaran warga emas menggunakan skala AVPU. Okey, apa itu skala AVPU? Okey, skala AVPU ialah A itu adalah alert. Alert tu bermaksud dia sedar sepenuhnya. Kita jumpa warga emas dia jatuh, okey, kita tengok dia sedar walaupun dia jatuh. Kalau V adalah voice. Maksudnya warga emas itu sedar setelah dipanggil dengan suara. Maksudnya kita panggil makcik, makcik. Okey, warga emas itu tersedar. So itu adalah voice. Kalau P pula untuk pain.
Okey, dia sedar setelah dikenakan stimulasi sakit. Maksudnya lepas warga emas tu berasa sakit, tiba-tiba dia dah tersedar. Okey, kemudian yang last sekali adalah unresponsive. Dia tidak sedar langsung. Okey, ini bahaya Okey, seterusnya kalau warga emas tidak sedar, apa yang perlu kita lakukan? Okey, terus lakukan pemeriksaan salur pernafasan, cara bernafas dan periksa nadi atau tekanan darah dan jalankan langkah kecemasan sekiranya perlu. Kemudian kalau separa sedar, periksa reaksi anak mata. Okey, kenapa kita kena periksa reaksi anak mata? Sebab kita nak tengok ada tak pendarahan dalam kepala. Okey, itu yang penting kita periksa reaksi anak mata. Okey, sekiranya warga emas sedar dan memberi tindak balas dan boleh mengikut arahan, kita tanya dekat mana dia sakit. Okey. Okey, seterusnya cara mengendalikan insiden warga emas jatuh, cuba periksa kawasan sakit yang dinyatakan untuk memeriksa tanda-tanda patah. Okey, ini penting supaya kita tidak menerukkan lagi keadaan. Okey, periksa seluruh badan untuk kecederaan lain juga. Okey, seperti lebam, luka dan pendarahan. Okey, jika terdapat kecederaan, jangan gerakkan atau alihkan warga emas. Okey, beri bantuan atau tunggu bantuan tiba. Okey. Okey, seterusnya rawatan kecemasan disebabkan insiden jatuh. Okey, ini kita boleh lakukan dengan menilai keadaan warga emas melalui analisis ABCDE. Okey, so kalau kita jumpa warga emas yang dia jatuh, kita kena ikut analisis ABCDE ni. Okey, A tu apa? Airway, iaitu saluran pernafasan. Okey, dengan cara kita dongakkan sedikit kepala dan naikkan dagu. Okey, seterusnya breathing. Okey, nadi. Kita lihat pergerakan dada, dengar pernafasan dan rasa pernafasan warga emas pada pipi. Okey, seterusnya C. C pula apa? Okey, circulation, nadi. Okay, kita periksa nadi pada leher ataupun pergelangan tangan. Okey, lepas periksa nadi, kita tengok disability dia. Ketidakupayaan atau tahap kecederaan. Sekali lagi kita gunakan skala AVPU. Okey, kita periksa tahap kesedaran dia gunakan skala AVPU. Okey, dan seterusnya E yang terakhir sekali exposure. Okey, pendedahan bahagian badan. Okey, lihat sekiranya terdapat kecederaan yang tersembunyi. Dan seterusnya perlu bersedia melakukan CPR jika perlu. Okey, ini adalah situasi kecemasan yang penjaga warga emas perlu tahu cara menanganinya. Okey, yang pertama, kalau warga emas itu tidak sedarkan diri, apa yang perlu kita lakukan? Okey, tadi kita dah belajar menganalisis menggunakan ABCDE, analisis ABCDE. Dan kalau nadi tak dapat dirasai, so kita mulakan CPR. Okey, seterusnya kalau warga emas itu mengalami pendarahan yang banyak, apa yang perlu kita lakukan? Kita ambil kain bersih kalau ada. Okey, kemudian kenal pasti kawasan pendarahan dan tekan kawasan tersebut menggunakan jari selama 5 hingga 10 minit. Okey, tapi kalau warga emas itu mengambil ubat cair darah, kita perlu tekan dengan lebih lama lagi. Okey, seterusnya barulah warga emas tu ke hospital yang berdekatan. Okey, situasi kecemasan yang seterusnya kalau warga emas tu mengalami tulang patah, okey, kita hubungi talian kecemasan lah. Lepas tu minimumkan pergerakan pada tulang untuk mengawal kesakitan dan darah beku. Okey, kemudian kita cuba rehatkan, kalau tangan tu patah, rehatkan dengan menggunakan ando. Okey, seterusnya cara-cara melakukan CPR ataupun resusitasi kardiopulmonari. Okey, apa yang boleh kita lakukan? Yang pertama, sekali lagi kena analisis keadaan warga emas menggunakan analisis ABCDE. Okey, kemudian kita perlu pastikan tiada halangan di sekeliling warga emas. Okey, kemudian tentukan peredaran darah dengan merasa nadi selama 10 saat. Okey, kalau tiada nadi, arahkan orang untuk mendapatkan ambulans dengan menelefon 999. Kemudian lakukan 30 tekanan dada pada kadar 100 tekanan seminit. Kemudian teruskan tekanan sehingga warga emas telah bernafas. Bantuan ambulans telah sampai atau penjaga yang melakukan CPR telah kepenatan. Okey, last sekali dan yang terakhir sekali, sekiranya warga emas sudah boleh bernafas sendiri, letakkan warga emas dalam posisi pemulihan. Okey.
Okey, sekarang kita dah sampai kepada segmen soalan. Okey, untuk soalan kali ini, saya nak murid baca dan jawab soalan. Boleh? Okey, yang ini siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Okey, Zahir Luqman nak jawab. Okey, Zahir Luqman baca soalan dan cuba jawab. Faktor jatuh terbahagi kepada dua bahagian iaitu faktor individu dan faktor sekitaran. Tuliskan E bagi pernyataan faktor individu dan tuliskan B bagi pernyataan faktor sekitaran pada ruang Okey, tuliskan Okey. E, tuliskan E. Okey. Zahir tak clear. Zahir boleh ulang balik tak soalan pertama tadi? Tak dengar ya? Yang pertama tadi. Zahir ulang soalan boleh? Soalan yang nombor 1. Okey. Faktor jatuh terbahagi kepada dua bahagian iaitu faktor individu dan faktor sekitaran. Tuliskan E bagi pernyataan faktor individu dan tuliskan B bagi pernyataan faktor sekitaran pada ruangan jawapan. 1. Pandangan mata kurang jelas. B. Pandangan mata kurang jelas. Apa jawapan dia? A? A. A. Okey, betul. Okey, betul. Memang pandangan mata kurang jelas. Okey. Faktor individu. Okey, yang kedua? Sakit sendi dan otot. A. Sakit sendi dan otot. A. Ya, betul. Dia adalah faktor individu. Okey, yang ketiga? Pencahayaan yang malap. B. Pencahayaan yang malap. B. Betul. Memang faktor persekitaran pun pencahayaan yang malap. Okey, seterusnya? Lantai yang licin. B. Lantai yang licin pun B. Ya, betul. Itu adalah faktor persekitaran. Dan yang terakhir sekali? Polifarmasi. Okey, apa jawapan dia? Polifarmasi. Jawapannya A. Ya, itu adalah faktor individu. Okey, tahniah Zahir dapat jawab semuanya betul. Okey, kita beralih ke soalan seterusnya. Ya. Okey, soalan yang seterusnya siapa nak jawab? Okey, Aisyah Ashikin. Aisyah Ashikin baca lepas tu jawab. Cuba jawab. Okey, baca soalan. Jadual 4 merupakan kesan jatuh kepada warga emas. Kesan jatuh fizikal, psikologi dan sosial. Berdasarkan jadual 4, tuliskan kesan jatuh kepada warga emas dengan pernyataan contoh yang betul dalam ruang jawapan. Okey, tuliskan kesan jatuh. Kemurungan, jawapannya ialah psikologi. Okey, psikologi. Betul tak? Ya, betul. Tepat betul. sekali. Pandai Aisyah. Next. Patah tulang pinggul ialah fizikal. Patah tulang pinggul fizikal. Ya, betul. Itu adalah kesan jatuh fizikal. Betul. Okey, seterusnya. Pendarahan di dalam kepala juga fizikal. Jawapannya. Pendarahan di dalam kepala fizikal. Ya, betul. Memang tepat pendarahan sekali. di dalam kepala adalah fizikal. Tepat sekali. Seterusnya. Tidak menyertai aktiviti komuniti, jawapannya sosial. Tidak menyertai aktiviti. Ya, betul. Okey, sosial adalah kesan jatuh tidak menyertai aktiviti komuniti. Okey, seterusnya. Takut untuk bergerak, jawapannya psikologi. Takut untuk bergerak adalah psikologi. Betul. Ya, tepat sekali. Pandai Aisyah. Semuanya betul. Tahniah. Okey, tahniah Aisyah. Okey, soalan seterusnya. Okey, yang ini siapa boleh jawab? Oh, Cikgu Aina dah angkat tangan dah. Oh, Sebelum Aina. Cikgu tanya dah angkat. Cepatnya Aina. ya. Excited nak jawab soalan. Okey, Aina, cuba baca dan kemudian jawab soalan ni. Okey. Okey, itu dia. Okey. Okey, jadual menunjukkan langkah kerja melakukan cikgu tak kira. Resusitasi Resusitasi ataupun CPR. CPR yang tidak mengikut urutan. Susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3 dan 5 pada ruang jawapan. Okey. Menganalisis keadaan warga emas menggunakan A, B, C, D, E ialah nombor 1. Okey, kejap Aina. Saya nak awak kena susun ikut urutan dulu So awak kena tulis nombor 1, 2, 3, 4 ataupun 5
Okey, yang pertama tadi menganalisis keadaan warga emas menggunakan analisis ABCDE. So itu awak jawab yang pertama. Betul. Okey, seterusnya langkah yang kedua. Langkah kedua ialah tentukan peredaran darah dengan merasa nadi selama 10 saat. Okey, tentukan peredaran darah dengan merasa nadi selama 10 saat. Ya, betul. Itu adalah langkah CPR yang kedua. Seterusnya. Okey, yang seterusnya. Langkah ketiga. Yang ketiga ialah jika tiada denyutan nadi, arahkan orang untuk mendapatkan ambulan dengan melefon 999. Okey, yang ini awak jawab betul tak? Oh, betul. Tepat sekali. Okey, seterusnya langkah yang keempat. Apa dia? Yang keempat, lakukan 30 tekanan dada pada kadar 100 tekanan seminit. Okey, betul tak? Ya, itu adalah langkah yang keempat dan terakhir sekali. Mestilah. Sekiranya warga emas sudah boleh bernafas sendiri, letakkan warga emas dalam posisi pemulihan. Okey, letak dalam posisi pemulihan. Ini adalah langkah kerja yang terakhir. Okey, pandai Aina dapat menyusun langkah-langkah melakukan CPR dengan betul. Okey, untuk soalan yang seterusnya, okey, siapa nak jawab? Okey, Said Ali. Okey, Said Ali baca kemudian isi tempat kosong Cuba jawab. Baik. Jadual 5 menunjukkan situasi kecemasan yang perlu ditangani dengan baik oleh penjaga warga emas. Situasi kecemasan tidak sedarkan diri, pendarahan yang banyak, tulang patah. Okey. Berdasarkan jadual 5, terangkan cara menenangi setiap situasi kecemasan tersebut pada ruang jawapan. Okey. Okey, untuk warga emas yang tidak sedarkan diri, pertama, meminta bantuan awal dengan menghubungi ambulans. Okey. Okay. Kedua, memeriksa dengan kaedah ABCDE. Okey, ada lagi tak? Ada. Okey, apa dia? Sekiranya tiada nadi, memulakan resusitasi kardiopulmonari ataupun CPR. Okey, kita cek betul tak jawapan Ali? Ya, betul. 3 langkah ini kalau jumpa warga emas yang tidak sedarkan diri, so kita minta bantuan awal, lepas tu memeriksa dengan kaedah ABCDE dan sekiranya tiada nadi, mulakan CPR. Okey, bagus Ali. Okey, kalau jumpa warga emas yang mengalami pendarahan yang banyak, apa yang perlu awak lakukan? Okey, pertama, mengambil kain yang bersih. Okey, lepas tu? Kedua, menekan kawasan luka menggunakan jari selama 5 hingga 10 minit. Okey, kita semak betul tak? Ya, betul. Okey, Tepat betul. sekali. Ambil kain yang bersih, kemudian tekan kawasan luka menggunakan jari selama 5 hingga 10 minit. Tapi kalau warga emas tu mengambil ubat cair darah, apa yang kita perlu lakukan Ali? Ingat tak tadi saya ada terangkan? Okey, kalau warga emas tu mengambil ubat cair darah, apa yang perlu dilakukan? Kita kena tekan dengan lebih lama lah. Okey, jangan 5 hingga 10 minit sahaja. Okey, so yang terakhir, warga emas yang mengalami luka patah, apa yang perlu kita lakukan? Okey, pertama, meminimumkan pergerakan untuk mengawal kesakitan. Okey, lagi? Kedua, anggota yang patah direhatkan dengan kain anduh. Okey, kita semak betul tak jawapan saya Ali? Ya, betul. Kita kena meminimumkan pergerakan untuk mengawal kesakitan dan anggota yang patah direhatkan dengan kain anduh. Okey, bagus semua anak murid saya dapat menjawab dengan tepat. Terima kasih semua. Tanya. Didik TV KPM